Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kini bersama dengan saya di Bandar Puncak Alam Selangor. Hari ini kita akan bersama dengan GSBN Silat. Nak tahu siapa? Jom ikut saya ke atas. Kita sekarang berada di pusat latihan utama di Bandar Puncak Alam. Baiklah, terima kasih cikgu kerana bersama dengan JKKN pada hari ini. Bagi meneruskan program kita, boleh cikgu perkenalkan seberingkas tentang biodata cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk sesi kali ini. Nama saya Rosman bin Sukim. Asal daripada Kuala Selangor. Alhamdulillah telah berkecimpung dalam silat ini. Bermula dengan silat seni gayung lebih kurang 30 tahun yang lalu. Telah menjadi guru latih lebih kurang 26 ke 27 tahun. Ya, itu yang penting ya cikgu. Baiklah cikgu, mungkin boleh ceritakan sedikit sejarah asal usul silat seni gayung ni sebenarnya. Silat seni gayung ni sebenarnya diasaskan oleh Allahyarham Datuk Miul Abdul Rahman bin Daud Hashim, seorang anak Bugis yang asalnya bertapak di air kuning Taiping Perak, mengembangkan di seluruh Malaysia. Dan beliau telah lama meninggalkan kita lah sebagai anak-anak gayung. Tapi jasa beliau untuk mengembangkan silat ni masih diwarisi hingga ke hari ini. Dan dia berkembang lebih sebenarnya 3 juta anak gayung yang ada di Malaysia sekarang ni. Daripada aspek GSBN pula, adakah modul silat seni gayung ni digunakan sepenuhnya dalam modul GSBN atau hanya sebahagian? Jadi bagaimana? Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. Sebenarnya bila kita kita sebut tentang modul GSBN ni, dia sebenarnya modul yang sangat baik, sangat baik. Dia digabungkan daripada Jabatan Kebudayaannya, kehendak daripada jabatan, juga kehendak bila kita bergerak di sekolah tu daripada kehendak Kementerian Pendidikan lah. Dan kita sendiri daripada silat seni gayung, kita membuat satu kolaborasi lah. Maksudnya kita masukkan silibus kita tu supaya bersesuaian. Kalau di peringkat awal tu 6 bulan ke setahun tu memang kita pakai silibus jabatan lah, JSBN kita yang kita ajar. Tapi dalam masa yang sama, sebab selepas 6 bulan ke setahun tu, kita akan masukkan kepada silibus gayung yang sebenar. Jadi dia menjadi satu asas yang sangat baik. Dari segi geraknya, dari segi seninya, dari segi melangkahnya, tapak dan pemahaman kepada silat tu. Okey, kita berjumpa lagi seterusnya. Okey, hari ini cikgu akan terangkan tentang pakaian yang sesuai untuk kita jalani latihan silat. Sebenarnya pakaian ni apa-apa pun kita boleh pakai. Cuma kita nak mewujudkan satu keseragaman. Apa yang anak-anak di hadapan ni pakai ialah pakaian latihan untuk silat yang sesuai. Kalau kita tengok pakaiannya agak longgar. Dia punya baju ni, dia punya design dia ialah design cekak musang seperti mana baju Melayu. Dan juga seluar dia seluar berpesak supaya kita boleh buat pergerakan yang sesuai. Dari segi bahan kain pula, biasanya kita pakai kain yang base kepada cotton. Sebab cotton ni dia akan menyerap peluh. Jadi bila anak-anak pakai ni selesa lah. Kalau kita tengok daripada atas ni yang kita panggil tengkolok ataupun tanjak dipakai. Dan juga baju dia di sini kita ada bengkung. Dan juga di bawah tu seluar berpesak lah. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, di peringkat yang lebih tinggi nanti, semua yang dipakai ini boleh dijadikan sebagai senjata untuk pertahankan diri. Jadi itulah kesesuaian dia untuk aktiviti lasak dalam silat. Sebab banyak aktiviti lasak yang akan kita buat, jadi memerlukan pakaian yang sesuai. Okey, tadi untuk pakaian lelaki, yang ini kita pergi pula ke pakaian untuk anak perempuan. Sebenarnya kita pakai konsep yang sama, juga pakai bentuk baju Melayu cekak musang dengan seluar pesak, ada bengkung. Cuma kalau puteri ni, perempuan atau puteri ni, kita jarang pakai tanjak, kita bertudung lah, tudung warna gelap. Kerana warna gelap ini ialah warna bayang. Jadi kalau orang silat itu, kalau pakaian hitam itu, itulah warna bayang. Bergerak dalam bayang maksudnya kita tak nampak pergerakan itu. Bercerita tentang pakaian tadi, di sini ialah bengkung ini sebenarnya di peringkat asas ni semua anak-anak ini akan pakai bengkung hitam kosong ataupun kita panggil hitam mulus istilah kita. Tapi nanti bila dia capai kepada satu peringkat pelajaran, maka bengkung ini kita akan tukar warna dia.
Warna dia kalau yang asal itu, yang ini kita panggil hitam mulus. Apabila telah capai satu peringkat, dia akan pergi kepada bengkung putih ataupun kita panggil sebagai awan putih. Selepas itu kalau dia naik lagi peringkat, tambah pelajaran, kita akan bagi pengiktirafan untuk tingkat pelajaran itu yang kalau kita sebut dia sebagai cula. Cula ni dia macam inilah. Dia ada tanda, kita bagi tanda itu. Setiap satu tanda cula ini menunjukkan kemahiran yang dia telah kuasai. Jadi dia akan secara berterusan. Kalau di peringkat kanak-kanak, kita akan bermula dengan hitam kosong, hitam mulus. Selepas itu warna putih, putih cula hijau, putih cula merah, putih cula kuning dan akhir sekali putih cula hitam. Lepas tu dia akan masuk kepada bengkung dewasa. Kalau bengkung dewasa tu dia akan balik kepada putih, tapi putih dewasa. Selepas itu dia akan pergi kepada hijau. Lepas hijau pergi kepada bengkung merah. Bengkung merah tu akan ada 3 cula. Cula 1, 2 dan 3. Itu menunjukkan penguasaan lah. Maksudnya dia boleh bermain tangan kosong dan mula bermain senjata. Selepas itu dia akan pergi kepada bengkung kuning. Kuning ni ada 5 cula. Mengikut kemahiran senjata yang dia pelajari, dia telah kuasai. Dan selepas itu akan kembali kepada bengkung hitam. Hitam ni ada 7 cula. Peringkat murid dalam silat seni gayung hanya boleh menguasai sampai cula 6 saja. Sebab hak cula 7 itu ialah hak milik mutlak kepada Allahyarham Guru Datuk Dai Muhammad Rahman, Dai Muda Mak Hashim. Jadi kalau kita nampak sebenarnya dalam silat seni gayung ini masih lagi diguna pakai kita di Kelab Akademi Silat Seni Gayung Pandawa 5. Kita bermula dengan bengkung hitam dan akhirnya kembali kepada hitam semula. Okey, tarik nafas. In. 1, 2, 3, 4. 1. Okey. Sedia. Bang! Dah siap. Betulkan kuda-kuda. Rendahkan kuda-kuda. Sedia. Satu sebutan, satu pergerakan. 1. 2. 1. 2. Okey, kemaskan pakaian. Sedia. Kita akan masuk kepada asas gerakan yang kedua. Seni. Okey. Yang kedua sama macam yang pertama, tarik kuda-kuda ke belakang 45 darjah, betulkan kedudukan kuda-kuda, betulkan postur badan. Dayung siap. Sedia pancung dayung, satu sebutan, satu pergerakan, tangan kanan dulu, sedia. 1. 2. 3. 4. Seterusnya anak-anak kita akan buat asas gerakan yang ketiga iaitu tumbuk melangkah, awas bilangan 7 dan 12. Okey, kita akan tangkis. Sedia. Okey, sedia untuk tumbuk melangkah, satu sebutan, satu gerakan. Awas bilangan 7 dan 12. 1. 2. 3. 4. Okey, sedia. Untuk asas gerakan yang keempat, tendang hadapan ataupun tendang sula. Buka kaki selesa, buka kaki selari. Kalau tadi kita buka kaki ke belakang, sedia. Tarik, buka kaki, sedia. Gayung sedia. Okey, satu sebutan, satu pergerakan. Kanan dahulu, mulakan dengan kanan. Sedia. 1. Suara 2. 3. 4. 5. Seterusnya kita akan buat asas gerakan yang ke-5 iaitu sepak layang. Okey, sedia. Dapat ke dapat? Layang.
Suara. Sedia. Baik, sedia. Satu sebutan, satu gerakan. Sedia. 1, 2, 3, 4. Okey, yang seterusnya, yang keenam ialah sepak juring atau tendang juring atau tendang sisi. Kita betulkan kemasan pakaian. Kalau pakai dapat. Pegang. Baik, sedia. Okey, kita mulakan dengan kaki kanan. Sedia. Satu sebutan, satu gerakan. 1, 2, 3. Okey, kita akan buat senaman anak harimau golongan 10. Okey, sedia. Ke depan 2 langkah. Okey. Sedia. Dapat. Akan. Tarik kaki kiri ke belakang. Baik, sedia. Sedia, satu sebutan, satu gerakan. Sedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedia duduk anak harimau. 10. Harimau. 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 Tapak.
sampai ke akhir ini kita akan buat senam pulih ataupun pulling down. Jadi senam pulih ini perlu dibuat di setiap kali kita berlatih silat. Okey, kita mulakan. Kalau tadi kita ikut tertib, kita mula daripada atas sampai ke bawah. Di akhir waktu senam pulih kita akan lakukan benda yang sama. Okey, kita mulakan daripada kepala kita daripada leher. Okey, tolak dagu kita ke atas dalam kiraan 4. Okey, go. Ke bawah, ready, go. 1. Di pipi sebelah kanan. Tolak ke sebelah kiri, go. 1, 2, tolak habis. 3, 4. Okey, tapak tangan kanan letak di pipi kiri, tolak ke sebelah kiri, go. 1, 2. Okey, sekarang ni lapakkan tangan, cantumkan, tolak ke depan, go. 1, 2, 3. Tangan kiri letak di belakang siku kanan. Tarik, go. 1, 2. Okey, cantumkan tangan kanan dan tangan kiri di belakang, go. 1, 2. Go. 1, 2, 3. Kita akan buat senam pulih trompet. Ready? Go. 1, 2. Sedia. Okey, cuba kira 1, 2, 3, 4. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhir tadi. Itulah dia tadi, selesai sudah kupasan daripada kami berkenaan dengan silat seni dayung Pandawa 5 yang berada di Puncak Alam Selangor. Baiklah, jangan lupa untuk bersama dengan kami untuk kupasan yang akan datang yang lebih menarik. Jumpa lagi, bye!